Seseorang yang mempunyai tabiat yang betul adalah orang yang menentukan kehidupan yang berjaya. Mereka yang tidak memberi perhatian kepada ini akhirnya akan menjadi orang yang kalah dan tidak berpuas hati. Mengubah hidup anda hari ini dan mencapai kejayaan, untuk penginapan ini hingga akhir, jangan lemah. Salah satu faedah yang paling luar biasa untuk melepaskan tabiat buruk melalui stoicisme adalah mendapatkan kembali kawalan terhadap kehidupan kita. Ahli falsafah stoik mengajar kita bahawa kita bertanggungjawab terhadap keputusan kita dan bahawa kita mesti menerima apa yang di luar kawalan kita. Dengan meninggalkan tabiat berbahaya, kita menunjukkan disiplin kita dan mengawal tindakan kita. Tindakan melepaskan ini membebaskan, kerana ia membolehkan kita mengarahkan nasib kita secara sedar dan sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita. Kesihatan mental dan emosi berkembang apabila kita mengelakkan tabiat berbahaya. Stoicisme, dengan amalan refleksi diri dan kawalan emosi, membentangkan pendekatan praktikal untuk menghadapi cabaran emosi. Dengan memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam tingkah laku yang merosakkan diri sendiri, kita memperkuat daya tahan emosi dan kemampuan kita untuk menangani kesukaran dengan tenang dan jelas. Cara baru untuk melihat sesuatu membolehkan kita bukan sahaja untuk bertahan dalam saat-saat sukar dalam hidup, tetapi untuk keluar dari mereka lebih kuat dan dengan lebih banyak pengetahuan. Falsafah stoik juga menekankan pentingnya masa kini dan kesedaran. Dengan melepaskan tabiat yang mengalihkan perhatian kita dari saat ini, kita mencipta ruang untuk menjalani pengalaman hidup yang lebih memperkaya dan bermakna. Daripada bimbang tentang masa lalu atau masa depan, kita belajar menghargai masa kini secara keseluruhan, memupuk rasa terima kasih yang baru untuk keindahan hidup yang sederhana. Di samping itu, stoicisme mendorong kita untuk mengutamakan perkara yang sangat penting. Dengan menghilangkan tabiat berbahaya, kita menghilangkan gangguan yang menghalang kita mencapai matlamat tertinggi. Stoik menganggap kebajikan, keadilan, dan kebijaksanaan sebagai matlamat tertinggi, dan dengan menyesuaikan tingkah laku kita mengikut prinsip-prinsip ini, kita meletakkan asas yang kukuh untuk kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Pada akhirnya, komuniti dan hubungan menjadi lebih kuat ketika kita melepaskan tabiat berbahaya. Stoicisme menekankan pentingnya empati, belas kasihan, dan saling menghormati. Dengan meninggalkan sikap berbahaya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, kita menjalin hubungan yang lebih tulen dan sihat. Perubahan individu mempunyai kesan positif terhadap persekitaran sosial kita, mewujudkan senario yang kondusif untuk pembangunan dan hidup bersama yang harmoni. Salah satu aspek yang paling negatif dalam mengembangkan tabiat buruk mengikut perspektif stoik adalah kehilangan kemampuan untuk menentukan sendiri. Stoik menekankan pentingnya mengekalkan kawalan terhadap tindakan dan reaksi seseorang, tetapi rekod berbahaya adalah seperti rantai yang memenjarakan kehendak dan melemahkan kemerdekaan. Dengan berulang kali menyerah pada dorongan yang merosakkan, kita menjadi tawanan kelemahan kita sendiri, kehilangan kemampuan untuk membentuk nasib kita berdasarkan akal dan kebajikan. Di samping itu, tabiat buruk memberi kesan negatif kepada kesihatan mental dan emosi. Stoicisme mengiktiraf hubungan intrinsik antara minda dan badan, menekankan pentingnya menjaga minda seimbang untuk mencapai kedamaian dalaman yang benar. Tabiat merosakkan diri, seperti ketagihan dan tingkah laku kompulsif, merosakkan ketenangan kita, menyebabkan kita memasuki kitaran kegelisahan, penyesalan dan keputusasaan. Menurut Stoicis, minda harus menjadi tempat damai, bagaimanapun,
tabiat buruk mengubahnya menjadi medan perang yang berterusan. Falsafah Stoik juga menekankan bahawa kehidupan adalah sekejap dan menekankan pentingnya hidup mengikut prinsip yang bertahan. Walau bagaimanapun, tingkah laku berbahaya adalah faktor perpecahan, merosakkan asas moral dan menjauhkan kita dari jalan kebajikan. Dengan terus bertindak dengan cara ini, kita merosakkan integriti kewujudan kita, menukar usaha mencapai kecemerlangan etika dengan usaha sementara kepuasan dan pemusnahan diri yang berterusan. Salah satu akibat negatif yang ditunjukkan oleh Stoicis berkaitan dengan tabiat buruk adalah pemutusan hubungan dengan masa kini. Fikiran yang dikuasai oleh ketagihan dan paksaan adalah fikiran yang tidak hadir, yang tidak dapat menikmati saat-saat berharga dalam hidup. Dengan mengabaikan masa kini, kita kehilangan peluang untuk menimba ilmu, berkembang dan menikmati sepenuhnya kehidupan pada masa kini. Di samping itu, tabiat buruk tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga memberi kesan kepada seluruh masyarakat. Stoicisme mengiktiraf kesaling hubungan semua manusia dan menekankan tanggungjawab moral untuk menyumbang kepada kesejahteraan kolektif. Tingkah laku yang merosakkan diri berpotensi menyebabkan bahaya bukan hanya kepada mereka yang mempraktikannya, tetapi juga kepada mereka yang dekat, menghasilkan serangkaian akibat negatif yang melampaui orang itu sendiri. Menurut Stoicisme, salah satu adat yang paling berbahaya adalah untuk menikmati keseronokan yang berlebihan. Stoicis memberi amaran bahawa pencarian berterusan untuk kepuasan segera sering mengorbankan nilai-nilai yang lebih penting, memerangkap jiwa dalam kitaran ketidakpuasan berterusan. Berpegang pada kesenangan sekejap adalah seperti membangun istana di pasir, kerana, menurut Stoik, kepuasan sejati timbul dari kebajikan dan kepuasan batin, dan bukan dari kesenangan deria sekejap. Satu lagi tabiat licik yang tidak disetujui oleh Stoicis adalah terlalu sibuk dengan apa yang di luar kawalan pribadi. Stoicisme menekankan pentingnya membezakan apa yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan, dan keasyikan berterusan dengan peristiwa di luar jangkauan kita dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya yang mempengaruhi kedamaian batin. Keterikatan yang berlebihan terhadap keadaan luaran membawa kepada kebimbangan yang berterusan, menjejaskan keupayaan untuk menangani kesukaran dengan tenang dan tenang, sambil menerimanya dengan tenang. Dalam perspektif Stoik, penundaan adalah kebiasaan yang secara beransur-ansur melemahkan jiwa. Penangguhan tanggungjawab yang berterusan menjejaskan disiplin diri dan menghalang perkembangan kecemerlangan pribadi. Stoicis mengajar bahawa setiap saat kita berpeluang untuk bertindak dengan baik, sementara penundaan mengalihkan kita dari jalan transformasi diri dan peningkatan berterusan. Kemarahan, yang dilihat oleh Stoicis sebagai api yang merosakkan yang membakar kebijaksanaan, adalah tingkah laku dengan akibat yang melampaui momen letupan. Kemarahan dianggap sebagai api yang tidak terkawal yang memakan ketenangan dalaman dan awan yang jelas. Mereka yang diatasi oleh kebiasaan ini, menurut pandangan Stoik, dibandingkan dengan pelayar yang menghadapi ribut, kehilangan arah mereka di laut bergelora dengan emosi yang tidak terkawal. Keegoisan atau kebimbangan tunggal untuk diri sendiri ditunjukkan oleh Stoik sebagai kebiasaan yang berbahaya. Falsafah Stoik menekankan pentingnya komuniti dan belas kasihan. Keegoisan dilihat sebagai penghalang yang memisahkan orang, mencegah terjaringnya hubungan yang tulen dan sumbangan untuk kebaikan kolektif. Dalam Stoicisme, tabiat yang membahayakan kehidupan kita adalah seperti bayang-bayang yang mengaburkan cahaya akal dan kebajikan. Pencarian kehidupan yang beretika dan tenang terhalang oleh belenggu yang tidak kelihatan seperti keseronokan yang tidak terbatas, kebimbangan yang berlebihan,
penangguhan, kemarahan dan keegoisan. Dalam memerangi tabiat ini, Stoicis menawarkan bimbingan kepada kami, menjemput kami untuk membangunkan disiplin diri, menerima dengan tenang dan mempunyai belas kasihan, membongkar hubungan dan membebaskan jiwa untuk mengambil penerbangan yang lebih tinggi dalam mencari pemenuhan sebenar. Sekarang, anda adalah watak utama dalam hidup anda. Jangan biarkan diri anda menjadi penonton sahaja. Tinggalkan komen di bawah video ini jika anda seorang yang tabah dan lihat siapa yang akan berinteraksi dengan anda. Untuk melakukan ini, melanggan saluran supaya tidak terlepas apa-apa jenis kebijaksanaan yang saya akan dapat mengajar anda. Tinggalkan untuk anda, dalam komen video ini, panduan yang saya gunakan dalam perjalanan saya untuk menjadi tabah. Ini adalah manual yang mengandungi semua jawapan untuk apa yang anda tanyakan, jadi pasti menjadi stoik sekarang.